Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video sekali lagi dalam topik zikir hu dan kali ini Ustaz Nick Bakri pula yang cuba membela, cuba mewajarkan, cuba menjustifikasikan amalan zikir hu. Ayuh kita dengar apa yang beliau akan sampaikan, apakah dalilnya, apakah hujahnya, apakah ia sama seperti mana video-video sebelum ni yang telah saya react, atau ianya lagi bagus, lagi power, ataupun lagi tak baik pula nak sebut. Ya, jadi ayuh kita tonton videonya agak panjang, 8 minit lebih sedikit. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan saya berlepas dari KLIA. Dan saya mainkan video Ustaz Nick Bakri, kemudian kita berlepas dan kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Beberapa penonton ada yang bertanya, kenapa bila nak take off tu tak boleh cakap, kena dah habis take off baru saya nak cakap? Sebab sebelum ni ada saya cakap sambil take off. Kemudian ada juga penonton lain yang bagi feedback, Captain tak boleh fokus lah. Nak tengok take off ke nak dengar apa yang Captain cakap? Mana satu ni? Jadi sebab tu bila take off, saya biar kapal terbang tu take off dulu. Kemudian baru saya bercakap, ya. Okey, ayuh kita dengar apa yang disampaikan, diperhujahkan oleh Ustaz Nick Bakri. Wa ilahukum ilahum wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang esa. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Siapa dia? Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Ar-Rahim, Tuhan maha penyayang. Ni seminggu, 2 minggu ni duduk bahas tentang zikir hu ni kan. Bising. Ni salah satu dalil. Dia zikir ni dia begini. Kan kita dah belajar dulu bab zikir. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Ada zikir orang awam, ada zikir orang alim. Tak sama. Kadang-kadang dengan kalimah yang sama tapi rasanya berbeza. La ilaha illallah kita sebut dengan la ilaha illallah, seorang awliya wali Allah sebut lain. Maqam dia. Tapi orang ni bila mana kita cakap begitu, ni dia panggil dalam bab ni dia panggil bab khilaf ulama, ikhtilaf bainal ulama, benda perbezaan ulama. Hukumnya ulama telah letak dah, harus. Untuk siapa? Untuk orang yang khusus. Ya. Hidup ni benda kadang-kadang simple sangat je pun. Ya, macam laluan pun ada laluan orang awam, ada laluan VIP, ada laluan VVIP, itu laluan. Tempat duduk sama juga. Apa makna tempat duduk? Tempat berdiri, tempat duduk, maqam dia lain-lain kedudukan dia. Sama juga dalam bicara. Yang di Pertuan Agong bercakap dengan PM bercakap, dengan ketua kampung bercakap, dengan kita orang biasa ni bercakap lain. Walaupun kata yang sama kadang-kadang, tapi maqam, dia panggil maqam. Susah juga kadang-kadang, oh ni tak boleh ni. Ya, dia faham tak maqam? Kedudukan seseorang dalam bicara. Solat, dua orang yang solat berbeza walaupun solat yang sama. Dua-dua solat zuhur, dua-dua 4 rakaat. Tapi dua ni lain. Hati dia. Jadi begitu juga zikir, dia ada maqam dia. Sebab tu dalam Quran, dalam buku ni saya ada tulis, tapi tak detail. Dia kata la ilaha illallah. Ada waktu dia sebut la ilaha illahu. Ada waktu dia sebut la ilaha illa anta. Ada waktu dia sebut la ilaha illa ana. Kenapa jadi begitu? Kata ulama, itulah kedudukan maqam seseorang dalam berzikir. Tapi tajuk ni dia kena khusus. Ni selingan-selingan ni. Nanti orang potong-potong pula. Orang suka potong-potong. Potong sana, potong sini, kemudian letak tajuk macam-macam. Tuan-tuan Haji ni okey, saya dah tengok dah. Ni ada orang yang memang dia tunggu kita. Wah, ni cantik ni ustaz ni. Pak dia potong. Ada tu saya tulis sikit. Dia kata, oh kalau macam tu kita boleh lah zikir ana. Come on. Aduh, kalau kita cakap marah pula. Ya. Huwa tu dia. Dia tu kembali kepada Allah. Ana pun dalam ayat tu kembali kepada Allah. Tapi ana tu maknanya aku. Jadi kalau kita sendiri zikir aku. Ini membawa kepada orang panggil salah faham, fitnah. Islam tu salah satunya jangan sampai kepada fitnah. Cuma sebenarnya begini, silap kita juga. Sebab kadang-kadang kita lebih menyalahkan diri kita. Ada ilmu, dia boleh cakap pada orang awam. Ada ilmu, dia tak boleh cakap secara terbuka. Macam kita ni lah, macam pengajian lah. Macam kita masuk universiti lah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tambah-tambah pengkhususan lagi. Lain. Cuma soalan sekarang ni, kadang-kadang mungkin silap ustaz, termasuk saya barangkali, kita tercakap suatu benda yang sepatutnya tak boleh dicakap secara umum. Dia dalam majlis yang tertentu. Untuk orang yang sudah ada asas yang tertentu. Gitulah kan. Jadi bila mana dah dunia hari ni, dunia macam live macam ni, tapi ustaz itulah yang kena hati-hati. Tapi bila mana dilontarkan sesuatu yang tak sepatutnya dilontarkan dalam masyarakat awam,
Akhir sekali orang awam terkeliru, ada pihak pula ambil kesempatan, menyalah-nyalahkan pada hadis ni pun tak apa dia belajar. Yang inilah yang jadi punca. Satu bab lain, ada juga satu pihak yang dia duduk cari salah orang. Dan ada juga pihak yang dia yang mencetuskan suasana tu. Dia yang ngepam, dia lontar. Padahal dia apa? Ada benda yang dia target. Ada pihak-pihak ni dia cari, dia pun bagi kat masyarakat. Kemudian bila mana bising masyarakat, masa tu dia ambil peluang untuk up dia punya diri dia. Ya, dia panggil baru nak up kan. Dia cari populariti. Dia nak popular sendiri tak boleh. Maka dia sebab tu dia serang orang ni, Serang apa? Kerana dia nak menumpang populariti orang-orang tertentu. Okey, setakat itulah minta maaf. Sebab ni dalil yang kita nampak ni. Saya sebenarnya tak minat dah. Sebab tu benda-benda begini saya dah kurang-kurangkan sikit. Rugi masa. Cuma ada satu persoalan saya sebut begini. Tak payah bincang panjang. Saya cakap dalam tulisan saya tu. Kenapa berjela-jela ni? Kenapa nak cakap saja apa hukum? Letak dulu hukum tu apa. Setiap perbuatan dan perkataan mukallaf kita ni ada hukum. Bila mana hukum? Okey. Kalau orang tu zikir juga tu apa hukum? Haram. Okey, kalau you kata haram, letak dulu haram. Okey, selepas letak hukum haram, bawa dalil. Mana dalilnya haram? Kemudian dah bawa dalil tu daripada mana pula sumbernya? Daripada Quran, daripada hadis, daripada ujian ijma' ulama atau daripada qiyas. Okey, bila mana dah cukup tiga ni, pertama letak hukum, yang kedua bawa dalil, yang ketiga datangkan sumber dalil, jelas selesai. Maka berhenti semua. Kerana apa? Haram hukum dia. Tapi tak ada seorang pun yang berani mengatakan hukumnya haram. Apa mana haram? Ditegah, dilarang. Tidak boleh sama sekali. Berdosa kalau buat juga. Itu haram. Kenapa? Kerana majoriti ulama dunia mengatakan hukumnya harus. Apa mana harus? Boleh. Apa mana boleh? Silakan kalau nak amal, silakan kalau tak nak amal. Tapi kalau nak amal, syarat 1, syarat 2, syarat 3. Bukan mudah-mudah nak amal gitu. Bukan untuk cuma masalah sekarang ni, yang menjadi persoalan sekarang ni, orang awam yang tak ada asas apa-apa, dia yang lebih-lebih. Ya, dia lebih pandai pada ulama. Saya tak boleh setuju, saya tak setuju, saya nak ikut ulama, saya nak ikut Nabi je. Ya, saya tak kisah apa-apa pun cakap ulama nak cakap apa, cakaplah. Saya nak ikut Nabi. Habis you ikut Nabi, you belajar dengan siapa? Saya tak. Ulama-ulama ni kadang-kadang memeningkan. Ulama memeningkan. Habis saya nak ikut Nabi saja. Bila you belajar dengan Nabi? Mesti you belajar juga dengan ulama. Maka dengar, sebab tu saya tulis dalam tulisan saya, ni minta ni isu ya. Bukan saja timbul-timbul ni. Ni kebetulan ayat ni. Bukan kebetulan, memang takdir dia macam ni. Muka surat 62. Kadang-kadang kebetulan. Mana ada kebetulan? Muka surat 62. Dalil Quran jelas. Ini dalil Quran, nak nafi. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Ada waktu la ilaha illallah. Ini la ilaha illahu tu, tiada Tuhan melainkan dia. Siapa dia tu? Jadi begini, dia tu salah satu ulama berpandangan dhamir. Apa mana dhamir? Kata ganti nama. Dan kata ganti nama mesti kembali kepada penama. Siapa dia? Allah lah. Jadi di saat awal tu berzikir dengan kalimah, sebenarnya hu tu asalnya huwa. Bukan hu saja. Huwa tu bila mana dibaca, disukunkan huruf waw, maka jadilah hu. Sebenarnya huwa. Tak apa, tapi jangan balik berzikir pula lepas ni. Kena belajar. Yang tu kena belajar. Kalau macam tu boleh lah Ustaz. Memang boleh, harus. Ulama cakap harus. Bukan ulama macam kita ni, tak. Ulama besar. Dalam tafsir Imam Qurtubi dan sebagainya, ulama dah bahas semua dah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi dah maklum, kita ni ada pewaris Nabi. Pewaris Nabi tu Nabi dah maklum siapa dia? Ulama. Maka ulama ni yang mewarisi semua apa yang daripada Nabi yang tersurat dan tersirat. Maka ulama dah bahas semua dah pun. Kita je yang tak jumpa. Baca tafsir. Saya baca dah tafsir, tak jumpa. You baca berapa tafsir? Ratusan tafsir. Cuba baca semua. Saya dah baca hadis, tak jumpa. You baca apa? Ratusan ribu hadis dah baca. Okey, dah baca. Dah faham? Sudah faham. Faham tu. You faham ke? You tengok ulama yang faham. Maka kena rujuk ulama juga. Lah sekali, tak boleh kita ni. Jadi lepas tu saya tulis sedikit tulisan ya. Ni saya dengan puan-puan yang dalam live tu lah, nak ambil silakan, tak nak ambil setakat tu dah. Ni saya. Jadi saya tulis apa? Apa sebenarnya dalam bab zikir, pendirian kita dalam bab berzikir. Jadi macam mana nak berzikir? Berzikir mengikut panduan para alim ulama yang merujuk kepada dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma' dan dalil qiyas. Itulah yang diajar oleh baginda Nabi. Apa yang Nabi ajar? Ikut ulama. One way ahead, saya line up. Oh.
correction. 2525, 14 right clear for takeoff, please. It's 4 Malay. Hey, clear for takeoff. Check. Takeoff. Passing traffic line up, runway 14 right behind, requesting through 12. And flight 39. SRS runway. Auto thrust check. Thrust set. Good morning, Malaysian 4, Boulevard Bravo, passing 1000, cutting 6000. Malaysian 4, Lampore, identify climb 10,000. Climb 10,000, Malaysian 4. 10,000 please and flex 1. Malaysian 072, Flex 1. Okay, 10,000 on. 10,000 flex 1. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Okey, jadi menariknya dalam tu Ustaz duk cerita panjang-panjang, Ustaz kata apa, tak nak bincang perkara ni. Berugi masa je. Tapi beliau sendiri mengambil masa 8 minit lebih untuk berbicara tentangnya. Kata tak nak bincang. Kata rugi masa. So kenapa bincang? Kan kalau bincang seminit 2 tak apa juga. Tapi sampai 8 minit. Namun, ayo kita lihat dalam 8 minit plus tu, 8 minit lebih sikit tu, apa yang beliau sampaikan. Ya, baik. Pertama sekali, saya yakin para penonton pun sampai sekarang ni setelah menonton beberapa video react saya dalam topik zikir hu-hu ni telah maklum ya, bagaimana mereka yang cuba membela, cuba mewajarkan, cuba menjustifikasikan zikir ini, mereka hanya sebut ulama. Ulama kata, tapi tak sebut nama ulama, tak sebut nama kitab, tak sebut rujukannya, jilid ke, muka surat ke. Macam tadi Ustaz Nik Bakri ada kat sebut nama Imam Al-Qurtubi, tapi tak sebut nama kitab. Kalau Imam Al-Qurtubi yang dimasukkan tafsir Al-Qurtubi, okey, tafsir bagi ayat yang dalam ayat keberapa, surah apa kan. Jadi bincanglah secara ilmiah kalau nak sebut nama ulama tu kan. Tapi hanya ulama-ulama, kita bukannya disrespect kepada ulama, kita bukannya nak menolak ulama, tapi kita nak orang yang menyebut nama ulama tu ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab menyebut secara spesifik nama ulama, nama kitab dan rujukannya tu supaya kita sama-sama dapat semak. Okey, baik. Perkara kedua ialah Ustaz sebut ada zikir umum, ada zikir khusus. Ini bid'ah apa pula lah yang Ustaz ni nak ajar. Kalau ada pun ialah zikir mutlak dan zikir muqayyad. Apakah itu? Zikir mutlak ialah zikir yang boleh dibaca pada bila-bila masa. Kecuali kalau dalam jamban ke apalah. Seperti la ilaha illallah ke, subhanallahil azim ke, subhanallah wa bihamdih ke, yang boleh dibaca pada bila-bila masa. Zikir yang kedua ialah muqayyad. Sebab dalam hal ini disebut zikir mutlak, dan yang kedua zikir muqayyad. Muqayyad ni pula ia terikat ataupun ada kaitan dengan masa, perbuatan ataupun peristiwa. Masa katakan zikir pada pagi hari, zikir pada petang hari. Okay? Kalau perbuatan katakan zikir sebelum nak tidur, zikir apabila terjaga daripada tidur, ataupun zikir apabila bangun pada esok paginya. Kalau sesuatu peristiwa katakan hujan lebat ke apa kan. Jadi semua itu ada zikirnya yang disebut sebagai zikir muqayyad, dan yang pentingnya diajar ataupun diamalkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang zikir mutlak, zikir muqayyad ini boleh rujuk kitab yang masyhur Hisnul Muslim, ataupun kalau nak yang lebih besar, himpunan zikir-zikir doa-doa, boleh rujuk kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alang-alang saya sebut nama Imam An-Nawawi ni. Imam An-Nawawi ni imam besar, ulama yang memang ulama, okey, dalam mazhab Syafi'i. Tapi perasan tak?
mereka yang pro, yang cenderung kepada zikir hu-hu, mereka tak sebut pun Imam Nawawi dan kitabnya yang khusus dalam bab zikir-zikir. Yang ini kitab Al-Azkar. Tebal kitab tu. So, nampak tak mereka diam saja. Padahal, imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, bermazhab Asy'ariyah, okey, ada kitab khas dalam bab zikir, tapi mereka sendiri tak sebut bahawa Imam Nawawi pun ada menganjurkan zikir hu-hu. Mereka dah sebut ulama', kita wonder siapa. Sebelum ni saya ada kritik, mereka ada sebut nama Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah. Lalu saya bertanya, Imam Ghazali kitab mana, rujukan apa, muka surat apa kan. Tapi dalam banyak-banyak ulama' dia orang nak sebut-sebut tu ulama' kan. Satu ulama' yang memang ada susun kitab khas yang menghimpun doa-doa, menghimpun zikir-zikir daripada Rasulullah SAW. Ulama' mazhab Syafi'i sendiri, ulama' mazhab Asy'ariyah sendiri, yang ini Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka tak sebut pun. Imam An-Nawawi tak anjurkan ke zikir hu-hu? Kan? Nampak tak macam mana mereka merahsiakannya, dan orang yang tak tahu pun tak tahulah. Tapi bagi orang yang kenal kitab, tahu apa semua, mereka tahu. Ada satu kitab yang Hisnul Muslim tu kecil je. Hisnul Muslim tu dalam bentuk aplikasi Android, iOS pun ada. Tapi kitab Al-Azkar tu besar. Okay? So ada hadis-hadis tentang zikir doa yang sahih, yang hasan, yang dhaif. Tapi hu-hu ada ke tak ada? Kan kenapa mereka mendiamkan hakikat itu bahawa Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri tidak memasukkan zikir hu-hu sebagai satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ulasan yang ketiga, dan di sini ulasan ketiga ni Ustaz telah melakukan satu kesalahan yang sangat parah yang bagi saya tak patut terjadi kepada seorang ustaz. Yang ini apabila beliau membahagikan adanya zikir orang awam, adanya zikir orang alim ataupun zikir orang khusus. Kemudian beliau membuat analogi, permisalan, yang ini adanya laluan orang awam, adanya laluan VIP, adanya laluan VVIP. Kemudiannya tempat duduk pun sama juga. Mana tempat duduk pun ada tempat duduk orang awam, tempat duduk VIP, tempat duduk VVIP. Kemudian beliau berkata apabila berbicara pun, yang di Pertuan Agong bercakap, PM bercakap, ketua kampung bercakap dan kita orang biasa bercakap, lain-lain semuanya ya. Jadi perkataannya sama, makam dia lain atau kedudukan dia lain. Ustaz, ini ada analogi yang sangat-sangat teruk. Dalam Islam, apabila seseorang itu beribadah, kedudukan dia di hadapan Allah SWT sama saja. Saya bagi contoh, bila kita nak solat Jumaat, kita nak ambil wuduk di masjid tersebut, semua orang beratur sebab ramai kan. Dia tak ada saya Tan Sri, CEO syarikat. Oh, saya Datuk. Saya ketua kampung. Saya VIP. Saya boleh masuk dulu. Tak. Semua beratur untuk ambil wuduk. Ini katakanlah belum ambil wuduk kan. Okey, kemudian masuk masjid. Siapa yang sampai awal, dia dapat saf pertama. Bukannya VIP, bukannya VVIP, bukannya ketua kampung, PM ke apa. Siapa sampai awal, dia dapat saf pertama. Okey, saya maklum sebahagian masjid ada sediakan tempat khas untuk VVIP apa kan. Itu adalah protokol masjid. Itu adalah urusan masjid. Tetapi kalau kita rujuk dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak disediakan tempat yang khas. Saf yang khas, saf pertama ke apa, untuk VVIP. Siapa sampai dulu, dialah duduk di hadapan sekali. Okay? Kalau dia nak duduk depan lah, ada yang sampai awal. Lepas tu pergi duduk belakang pula kan. Jadi, tak ada perbezaan kasta dalam beribadah. Okay? Siapa sampai dulu, dia ambil wuduk dulu, dia dapat duduk di saf yang pertama. Ambil wuduk dulu sebenarnya ya afdal di rumah. Tapi katakanlah dari pejabat ke apa kan. Tentang tempat solat itu, kalau ada pun ialah orang yang berada di belakang imam. Seorang dua di belakang imam tu hendaklah dia orang yang pandai bacaannya supaya kalau imam tersilap bacaan dia boleh betulkan, dan hendaklah juga dia orang yang bersiap sedia untuk ambil alih seandainya imam terbatal solatnya. Katakanlah imam terkentut ke apa, jadi orang yang di belakang imam dia akan mara ke hadapan untuk menggantikan imam. Yang itu kalau ada. Tapi kalau nak kata dalam masjid, dalam kita beribadah tu ada VVIP apa semua, tak, kita berdiri dalam saf. Katakan saya sembahyang berjemaah, baik solat Jumaat ke solat lain ke, saya berdiri, di kanan saya mungkin seorang VVIP, di sebelah kiri saya mungkin seorang pekerja buruh asing dari luar negara. Okay? Tapi bila kita solat sama saja.
Tak ada beza-beza, tak ada kasta-kasta. Kasta ni daripada agama lain ya, ataupun budaya kaum lain. Dia tak ada dalam Islam. So tak ada nak kata orang ini awam, orang ini khusus. Tak, dalam saf solat itu, okey, boleh ada VVIP, boleh ada VIP, boleh ada ketua kampung, boleh ada, semua berdiri sama. Dan boleh saja ada pekerja warga asing ke, boleh saja ada kanak-kanak ke apa ke, semua berdiri sama. Okey. Kalau saf yang awal, siapa yang sampai awal, dia dah yang layak duduk di situ. Bukannya VVIP dapat tempat lain ke apa. Ini konsep beribadah yang sangat penting dalam Islam. Apatah lagi kalau kita rujuk contoh lain apabila buat haji dan umrah. Bukan saja sekadar semua orang sama ketika tawaf, bukan sekadar semua orang sama ketika sa'i, tetapi semua orang pun berpakaian yang sama. Yang ini, kalau lelaki lah, 2 helai saja pakaian yang sangat basic. Pakaian putih yang kita sebut sebagai kain ihram. Dia tak ada orang kaya dia pakai pakaian yang mahal ke, kain ihram yang mahal ke, yang branded ke apa ke. Orang biasa pakaian ihram lain ke apa, tak ada. Sebab apa konsep dalam ibadah? Semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak sebut khusyuk tak khusyuk, itu tak ada berkaitan dengan level seseorang itu. Boleh saja seorang VVIP itu solatnya tak berapa khusyuk sebab kepala duduk fikir banyak dalam urusan dunia. Boleh jadi seseorang yang pekerja biasa-biasa saja, dia lebih khusyuk sebab kerja dia relax, dia tak terbawa-bawa dalam solat. Boleh jadilah, tak semestinya. Jadi nak kata bila orang yang solat itu berbeza kerana sesuatu ukuran ke apa, sangatlah tidak tepat ya, sangat tidak tepat. Dan perkara ini saya bila dengar pun macam saya kata, macam mana seorang ustaz boleh ajar macam ni? Sebab roh ataupun intipati apabila kita ni semua beribadah kepada Allah SWT ialah kita ni semua sama. Tak ada kasta-kasta tertentu, tak ada orang ni ada ibadah tertentu, orang ni ada ibadah tertentu, ada orang awam ibadah tertentu, orang makam khusus, makam tinggi ibadah tertentu. Kita rujuk pada zaman Rasulullah SAW misalnya ya. Kita ada para sahabat yang senior. Okay? Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Apakah ibadah mereka tu ada sesuatu yang khusus berbanding dengan para sahabat yang lain? Berbanding dengan orang-orang yang baru masuk Islam? Berbanding dengan orang Arab Badui? Tak ada. Sama saja semua. Tak ada yang Abu Bakar ada zikir khusus, orang Arab Badui ada zikir awam. Umar ibn Khattab ada zikir khusus, orang sahabat lain ada zikir yang umum ya. Zikir awam ke umum ke. Ataupun Ahlul Bait Rasulullah SAW. Adakah Hasan dan Husain ada zikir yang khas bagi mereka? Adakah bagi Ali bin Abi Talib ada zikir yang khas bagi mereka? Kalau ada pun yang Rasulullah ajar, macam yang kita semua maklum, zikir Fatimah kan yang orang kita sebut kan, yang dibaca pada malam hari sebelum tidur. Hadis Sahih Muslim panjang yang saya ringkaskan bahawa Fatimah radhiyallahu anha pernah merasa kesakitan tangan menguli tepung. Lalu apabila beliau melihat Rasulullah SAW ada pembantu yang ekstra, baginda pergi jumpa. Tapi Rasulullah tak ada, yang ada ialah Aisyah radhiyallahu anha, dan Fatimah pun mengkhabarkan hajatnya. Okey. Kemudian apabila Rasulullah pun balik, Aisyah pun radhiyallahu anha mengkhabarkan message yang disampaikan oleh Fatimah. Dan pada malam hari Rasulullah SAW pergi berjumpa dengan Fatimah dan Ali yang ketika tu sudah pun atas katil siap-siap hendak tidur kan. Jadi Rasulullah pun mengajar mereka daripada pembantu tu ada sesuatu yang lebih baik, yakni aku ajar kamu zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Yang ni lebih baik daripada pembantu rumah. Rasulullah tak bagi pembantu. So ini mungkin nak kata khusus kepada Fatimah, tak. Ianya tersebar dan kita semua pun amalkan. Bagi yang nak amalkan lah. Tapi kita maklum kan, orang kita ada nama special, zikir Fatimah. Jadi tak ada. Bagi Ahlul Bait Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tak ada zikir khusus. Bagi para sahabat yang senior pun tak ada zikir khusus. So mana mari teori ada zikir umum, ada zikir khusus? This is rubbish. Kita kena bertegas dalam hal ni. Seorang ustaz tak patutnya mengajar perkara seperti ini. Adanya zikir khusus, adanya zikir umum. Kalau nak kata ada khusus dan umum, orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka lah yang layak ada zikir khusus. Ada ke? Tak ada ya. Mereka berzikir sama sebagaimana orang Arab Badui ke, orang yang baru memeluk Islam ke, dan mana-mana umat Islam yang lain. Ya. Jadi sistem kasta ni tak ada dalam Islam. Dalam rangka kita beribadah. Kalau dalam urusan dunia mungkinlah ada CEO,
managing director ke, timbalannya ke, apa, mungkinlah ada. Tapi apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sistem kasta seperti ini. Apa yang berlaku dalam tarikat-tarikat sufi, tasawuf, mereka ada makam-makam, mereka sendiri yang meletak makam tu. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah pun mensyariatkan ataupun mengkhabarkan kepada mereka kamu telah mencapai makam-makam tertentu, tapi mereka sendiri yang syok sendiri dan menaikkan pangkat sendiri, ya. Okey. Alright, jadi inilah, okey. Dalam hal ibadah, kalau dalam urusan lain pun, yang paling mulia di sisi Allah SWT bukanlah VVIP, bukanlah orang yang buat ibadah sendiri kemudian perasan makam sendiri, tetapi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama-sama kita maklum ayat ke-13 surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Semua orang maklum kan? Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan juga perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Okey, orang yang paling bertakwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa antaranya apa? Dia tak adalah perasan dirinya tu hebat, telah mencapai makam tertentu sehingga ada ibadah tertentu. Jadi perkara ni bagi saya sangat serius sebab roh ataupun intipati ibadah dalam Islam ni, bila kita beribadah kepada Allah SWT, semua orang jadi sama. Macam saya kata tadi kan, bila kita berdiri dalam saf solat, solat Jumaat ke mana-mana, solat fardu, zuhur, asar apa, kita berdiri dalam saf, semua orang sama. Kita tak ada yang kata, ish, apa orang sebelah aku ni, pekerja warga asing, tak mahu pergi berdiri saf belakang. Tak ada. Apa budak pula sebelah aku ni pergi berdiri? Aku ni VIP apa semua tu. Okey, jadi satu analogi yang salah, dan daripada analogi ini beliau cuba menjustifikasikan adanya ibadah umum, ibadah khusus, adanya zikir umum, zikir khusus. Tidak ada sedemikian, ya. Macam saya katakan pada zaman Rasulullah SAW, tak ada di kalangan para sahabat yang senior zikir khusus. Di kalangan Ahlul Bait adanya zikir khusus. Tak ada, ya. Ini okey, tak apa. Alang-alang kita sedang sebut tentang khusus tak khusus ni di kalangan sebahagian pencinta bid'ah, bukan ustaz, tapi ada, saya maklum, ada yang menulis bahawa mereka mengemukakan sebuah hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Lalu mereka berhujah bahawa adanya ilmu khusus dan ilmu umum. Maknanya ilmu ni khusus untuk seseorang dan bukan untuk orang awam, bukan untuk orang umum saja, ya, khusus katanya. Okey. Jadi hadis ni sebagaimana yang saya tunjuk, ini daripada perisian Maktabah Syamilah, hadis nombor 128, ya. Sahih Bukhari hadis nombor 128, ia daripada Anas bin Malik. Okey. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'azun radifuhu 'ala rahli. Okey. Jadi Anas bin Malik menceritakan bahawa Nabi SAW dan Muaz, mereka naiki satu kenderaan, satu tunggangan. Maknanya Muaz berbonceng di belakang lah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, Ya Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal. Qala, Muaz menjawab, Labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Aku menyahut panggilanmu, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda lagi, Ya Muaz. Qala, Muaz jawab balik, Labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Aku menyahut panggilan engkau, wahai Rasulullah, salasan. Anas berkata perkara ini berulang 3 kali. Qala, kemudian baginda bersabda, Ma min ahadin yashhadu an Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar. Illa harramahu Allahu 'alan nar. Tidaklah seseorang itu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah Rasul Allah secara benar, secara jujur dalam hatinya, kecuali Allah mengharamkan ke atasnya neraka. Qala, berkata Muaz, Ya Rasulullah,
afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru. Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mengkhabarkannya kepada orang ramai? Okay, ukhbiru bihin nas, kepada orang ramai, supaya mereka dapat bergembira dengan perkara ini. Qala, Rasulullah bersabda, izan yattakilu. Jangan, sebab nanti mereka akan bergantung semata-mata kepada apa yang baginda baru sabda itu saja. Kemudian Anas berkata, wa akhbara biha Mu'azun inda mautihi ta'assuman. Okay. Tapi Anas bin Malik berkata, Mu'az kemudiannya tetap mengkhabarkan perkara ini apabila beliau menghampiri kematiannya, inda mautihi, apabila beliau menghampiri kematiannya, kerana takutkan dosa menyembunyikan sesuatu. Jadi berdasarkan hadis ini, mereka berkata, ni ada ilmu khusus, ilmu umum. Apatah lagi, sebelum itu, Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab, babun man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu. Bab orang yang khas dengan sesuatu ilmu, bab orang yang mengkhaskan satu ilmu kepada satu kaum, bukan kepada kaum yang lain. Okey, kerana bimbang mereka tidak memahaminya. Jadi semata-mata ni ada perkataan khas. Tengok tu, ada ilmu yang khusus. Okey, apakah yang dimasukkan dengan ilmu khusus di sini? Yang disampaikan kepada satu kaum, bukan kepada kaum yang lain. Sambungan tu, karahiyata an la yafhamu. Kerana bimbang, kerana takut orang tu tidak dapat memahaminya. Dan perkara ini kita akan dapat faham dengan lebih baik apabila kita rujuk pada asar, kata-kata yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari selepas bab tu. Sebelum hadis. Ingat hadis tadi nombor 128. Sebelum itu. Yang ini orang yang mengemukakan hadis itu mereka sembunyikan. Yang ini kata-kata Ali bin Abi Talib, riwayat nombor 127 dalam Sahih Al-Bukhari. Before that. Before hadis Mu'az tadi tu. Apakah itu? Wa qala Ali hadisun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada orang ramai berdasarkan tahap akal mereka ataupun tahap kematangan mereka. Apakah kamu suka bahwasanya mereka ini mendustakan Allah dan Rasulnya? Kalau kita baca kata-kata Ali ini, kita akan faham bahawa apabila kita nak menceritakan dalam hal ini, dalam bab agama, kita berbicara berdasarkan tahap ilmu, tahap kematangan, tahap akal seseorang itu. Contoh mudah, kalau budak-budak sekolah rendah belajar agama, guru akan mengajar perkara yang basic. Apabila ada orang yang baru memeluk Islam, okey, orang ataupun ustaz pun akan ajar perkara yang basic. Lama kelamaan baru tambah perkara yang lebih detail, perkara yang lebih terperinci. Sebagai contoh, kalau orang yang baru memeluk Islam, okey, fokus kepada solat-solat fardu terlebih dahulu. Budak-budak sekolah rendah, solat fardu terlebih dahulu. Okey, kemudian dah tahu solat fardu, dah tahu bacaan dalamnya, okey, mungkin upgrade kepada solat berjemaah pula. Hukumnya, adab-adabnya dan segala yang berkaitan dengan solat jemaah. Kalau dah tahu, okey, upgrade lagi kepada solat-solat sunat pula. Jadi, kita bertahap-tahap. Sama juga dengan mana-mana topik lain, kita start dengan basic dulu, secara perlahan-lahan kita naik taraf ataupun upgrade. Kan? Dan perkara ini bukanlah sesuatu yang kita kata rocket science ke apa ke. Kita pun maklum kan, bahkan mungkin dalam bidang masing-masing di kalangan para penonton pun, kalau ada orang baru, kita ada ajar benda yang basic dulu. Lama-lama perlahan-lahan kita upgrade apa yang kita ajarkan kepadanya. Jadi apabila Imam Al-Bukhari berkata bab man khassa bil ilmi qauman, bab orang yang mengkhaskan satu ilmu pada satu kaum, ialah kita lihat kaum itu orang yang sudah lama memeluk Islam ke, sudah tahu ke, ataupun orang yang baru memeluk Islam kan. Duna qaumin karahiyata an la yafhamu. Kerana bimbang mereka ni tak faham. Sama juga hadis 128 daripada Mu'az bin Jabal ni. Okey, jadi Rasulullah SAW sebab Mu'az kata dia nak cerita pada orang ramai. Kan, sebab tu Rasulullah kata, jangan takut mereka salah faham pun, bergantung kepadanya. Jadi ini bukanlah ilmu yang khusus ataupun ilmu awam, tetapi kita menyampaikannya berdasarkan level seseorang itu. Setakat mana kan orang baru meluk Islam ke, budak ke, apa ke. Perhatikan bahawa Mu'az tetap sampaikan hadis tersebut di hujung hayatnya.
bererti ia tidak lagi khusus kepada kaum tertentu, tapi semua orang mengetahuinya sebagaimana yang tercatat dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ia tak ada kaitan dengan amal ibadah. Sebab amal ibadah tu, kalau kita nak kata kita fokus yang wajib dulu, kemudian yang sunat kan, dia tak ada kaitan dengan nak kata adanya zikir khusus dan zikir umum. Ataupun zikir khusus, zikir awam. Okey, tak ada kaitannya ya. Jadi hadis ini bukan Ustaz Nik Bakri yang sebut, tapi saya maklum ada orang lain yang sebut dalam rangka cuba membela zikir hu-hu ni. Jadi tak apalah, saya ulas di sini saja ya. Okey, baik. Ulasan keempat. Alright, Ustaz tanya, haram ke zikir hu-hu ni? Jadi kalau haram minta dalil, ia haram, Ustaz. Aduh, hai. Okey, yang pertama sekali ya. Okey, pertama sekali, sebab saya maklum di kalangan para pencinta bid'ah, mereka suka kata tu, bid'ah ni haram ke? Kalau tak boleh buat ni haram ke? Okey, in the very first place, kenapa kamu membataskan diri kamu, mengungkung diri kamu, memenjara diri kamu kepada hukum yang 5? Haram, makruh, harus, sunat, wajib. Cuba bagi contoh, Rasulullah SAW mengajar umat Islam pada zaman baginda dengan hukum yang 5 tu. Cuba bagi contoh, Rasulullah SAW bila bincang sesuatu je, oh, hai, ini haram, itu makruh, ini harus, itu sunat, ini wajib. Tak ada pun. Jadi, yang hukum 5 ni kita sudah maklum. Saya bukan nak kata kita jangan guna hukum yang 5 ni, tapi jangan memenjarakan diri anda. Jangan membataskan diri anda. Jangan menghadkan diri anda pada hukum yang 5 ni. Sampai-sampai kalau orang tak sebut hukum 5 ni, dia macam tanya-tanya. Kan? Kalau para penonton yang ada dalam hati Allah, perasan dalam video-video saya, bila saya bincang sangat-sangat jarang saya sebut hukum haram, makruh. Sebab Rasulullah SAW tidak menyebutnya. Apa yang kita hendak ialah berdasarkan iman seseorang itu. Apabila Rasulullah menegah sesuatu, dia tak buat. Apabila Rasulullah suruh buat sesuatu, dia akan buat sekadar yang mampu. Apabila Rasulullah larang sesuatu, dia akan menjauhinya. Okey? Tak masuk bab-bab hukum ni. Jadi jangan membataskan diri pada hukum yang 5. Ni yang pertama. Yang kedua, satu kegagalan yang sangat serius di pihak ustaz ialah manhaj ataupun metodologi dalam agama ni apa? Dalam hal ibadah, ia terlarang. Nanti dulu, terlarang. Sehinggalah ada dalil yang menganjurkannya. Adapun dalam urusan dunia, ianya adalah harus. Sampai ada dalil yang melarangnya. Okey, jadi ustaz tanya ada dalil yang haram ke, dalil haram ke tak? Kita bukan bincang urusan dunia ustaz. Kita bincang urusan agama. Kita bincang ibadah. Dalam hal ibadah ni dia memang terlarang sebab kita sebagai manusia, kita sebagai hamba, kita tak tahu macam mana Allah mahu kita sebagai hamba beribadah kepadanya. Kita tidak tahu dan kita tidak tahu melainkan apa yang diajar, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu Allah SWT mengutuskan Muhammad sebagai pesuruhnya untuk menyampaikan syariatnya dan antara lain menyampaikan cara beribadah. Dalam konteks ini cara berzikir. Kalau tidak cukuplah Allah berfirman berzikirlah dan masing-masing boleh buat zikirnya sendiri-sendiri kan. Tak perlu ada Rasulullah SAW. Jadi manhaj kita dalam agama, kalau kita nak beribadah, ia terlarang sampai adanya dalil yang menganjurkannya. Sampai adanya tunjuk ajar Rasulullah ke, perbuatan Rasulullah ke, persetujuan Rasulullah ke SAW tentang sesuatu ibadah. So ini sudah terbalik ni Ustaz. Okay, Ustaz tanya ada haram ke, minta dalil haram ke? Ia dalam urusan dunia. Urusan dunia ni harus sehinggalah ada dalil melarangnya. Kalau kita bincang ibadah, zikir ni ibadah ke hiburan Ustaz? Kan hu-hu-hu ke monyet dalam zoo ke apa ke kan? Hu-hu-hu ni zikir kan? Bagi kalian zikir kan? Zikir ni ibadah kan? Ke suka-suka saja? Bila ibadah, ianya terlarang sampai ada dalil yang mengharuskannya. Sampai ada dalil yang menganjurkannya. Okey, saya sebut harus tadi tu sebab kita dengar kan ustaz dah sebut ulama kata harus, ulama kata harus. Harus ni maksudnya yang kita faham harus ni buat boleh, tak buat tak apa, tapi tak adalah apa-apa pahala kan. So macam mana ni ustaz? Zikir yang tak ada pahala ya? Okey, baik. Alright. Kemudian ustaz menyebut dalil kan? Ada dalilnya. Ya ini la ilaha illahu ataupun hu ni asalnya daripada perkataan huwa. Memang ada ayat-ayat Quran sedemikian, hadis pun ada. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, ia bukanlah dalil. Ia semata-mata ayat yang dipetik, yang diambil untuk menjustifikasikan, untuk mewajarkan satu amalan yang telah dibuat terlebih dahulu. Para penonton yang dirahmati Allah, manhaj agama, metodologi agama, para pencinta bid'ah ialah buat ibadah dulu.
Bila kena kritik, bila ditanya, baru mereka cari-cari dalil. Bila cari-cari dalil, jumpalah ayat-ayat yang la ilaha illahu ataupun la ilaha illahuwa. Sebab tu mereka pun kata, ni dalil. Padahal ayat itu tak pun suruh menjadikan hu ataupun huwa, yang ini domir, sebagai lafaz zikir yang dibaca ulang-ulang. Boleh nampak beza di situ tak? Okey, memang huwa ada dalam Al-Quran. Sekarang ni persoalannya, apakah dalil yang menganjurkan seseorang itu menjadikan hu ataupun huwa sebagai lafaz zikir? Zikir kita kata yang dibaca ulang-ulang. Tak ada. Kamu yang memaksanya menjadi dalil. Okey? So, semata-mata adanya perkataan itu dalam Al-Quran bukanlah dapat jadikan alasan untuk menjustifikasikan amalan. Amalan kamu ialah hu yang disebut ulang-ulang, yang kamu kata berzikir. Sekarang ni hu yang ada dalam ayat la ilaha illahu ataupun la ilaha illahu, mana dalil yang berkatakan huwa tu, huwa ni kata ganti nama diri, domir. Mana dalil yang menganjurkan domir ini untuk dijadikan lafaz zikir? Tak ada. Kamu yang pandai-pandai buat jadi lafaz zikir. Okey, baik. Alright. Keenam. Okey. Yang ini biasalah, bukan Ustaz Nik Bakri saja, yang lain-lain pun sama saja. Mereka selalu sebut apa? Ulama ni pewaris Nabi, ulama ni pewaris Nabi. Okey, baik. Para penonton pernah baca hadis penuh tak? Okey, tak apa, saya tunjuk ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis nombor 3641. Hadisnya panjang, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Okey, kita baca yang kat hujung tu. Akhir hadis yang saya select warna biru tu, wa anna. Okey, jom sama kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa rasul ilma. Okey, war rasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah waris kepada pewaris para nabi, kan? Mereka selalu baca rangkap ni je. Okey. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Mereka baca situ saja. Apa yang diwarisi daripada para nabi, mereka tak baca. Sebab ianya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh diri mereka sendiri. Apa sambungannya itu? Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidaklah juga dirham, tetapi mewariskan ilmu. Okey? Sambungan hadis tu, mereka tak akan baca sambungan sebab sambungan hadis kontradik dengan apa yang mereka hendak memperalatkan dengan hadis ini, kan? Sebab mereka baca wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama pewaris bagi para nabi. Okey, apa yang diwarisi? Jangan baca. Okey, kita baca. Ini hadis yang lengkapnya tu. Okey, wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu, tidaklah mewariskan dinaran, dinar, wala dirhaman, tidak mewariskan dinar maupun dirham, war rasul ilma, tetapi mewariskan ilmu. Apabila disebut ilmu yang diwariskan oleh para nabi, tidak lain tidak bukan, kalau dalam kes kita ni Nabi Muhammad SAW, tidak lain tidak bukan ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Faman akhazahu, sesiapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil kebaikan yang banyak. Okey, jadi ulama ni, dia berdasarkan hadis ini kita boleh bahagikan kepada dua kategori para ulama. Pertama, para ulama yang mengambil Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana cara kefahaman yang betul, lalu menyampaikannya kepada masyarakat. Ini ulama pewaris Nabi. Kategori kedua, ulama yang buat amalan sendiri, kemudian bila dah kena kritik, cuba mencari-cari dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ni bukan pewaris para Nabi, ya. Jadi ingat ya, baca hadis secara penuh. Jadi zikir hu ni tidak pernah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama yang kata harus, ulama yang kata boleh, mereka bukan pewaris para nabi. Mark my word. Ingat perkataan saya baik-baik. Ulama yang mengharuskan zikir hu bukanlah pewaris para nabi. Kenapa saya berkata demikian? Baca lafaz penuh. Hadis ni panjang, tapi yang kita nak tu di bahagian akhir hadis kita akan maklum, ya, bahawa mereka itu bukanlah pewaris para nabi. Tak kisahlah serban besar mana, jubah cantik macam mana, selendang macam mana pun, ya. Alright. Ketujuh. Okey, yang ini serius juga ni, ya.
Jadi ketujuh, Ustaz memberi kesimpulan, pendirian kita bab berzikir ialah berzikir mengikut panduan para ulama, para alim ulama yang merujuk kepada dalil Al-Quran, dalil sunnah, dalil ijma', dalil qiyas. Okey? Saya ulang ya. Ini Ustaz sendiri sebut kesimpulan ya. 8 minit dia cerita tadi. Pendirian kita bab berzikir, berzikir mengikut panduan para alim ulama yang merujuk kepada dalil Al-Quran, dalil sunnah, dalil ijma', dalil qiyas. Dalil Quran, dalil sunnah kita maklum. Tak ada dalil dalam Al-Quran yang Allah SWT menyuruh kita, menganjurkan kita berzikir kepadanya dengan lafaz hu. Yang ada ialah ayat-ayat yang la ilaha illa huwa, lalu mereka yang pusing jadi zikir hu. Dalam sunnah pun, dalam macam-macam lafaz zikir yang Rasulullah SAW ajar, amalkan atau para sahabat buat, lalu Rasulullah pun approve. Okay, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, tak ada zikir hu. Kemudian best, Ustaz sebut apa? Dalil ijma', dalil qiyas. Para penonton yang dirahmati Allah, ijma' itu apa? Secara mudahnya, kesepakatan para mujtahid umat Islam mengeluarkan hukum bagi sesuatu isu yang baru timbul yang tiada dalilnya secara qat'i, yakni secara jelas, secara padu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. So, bila nak kata zikir ni berdasarkan dalil ijma', maknanya para mujtahid ni, mereka bersepakat untuk mengeluarkan satu lafaz zikir lalu menganjurkannya. Ini ke kerja mujtahid? Okey? Ingat ya, ijma' apa? Kesepakatan para mujtahid. Maknanya benar-benar sepakat ya. Bukan sekadar jumhur, bukan sekadar ada ulama kata harus, ada ulama kata harus. Kita pun tanya ulama tu siapa? Ulama tu dah sampai taraf mujtahid ataupun tidak. Okey? Kesepakatan para mujtahid. Definisi ijma' ni boleh Google saja. Famous ya. Kesepakatan para mujtahid umat Islam mengeluarkan hukum bagi sesuatu isu yang baru timbul yang tiada dalil qat'i. Kalau dah ada dalil qat'i, tak payahlah ijma'. Para ulama ijma' puasa Ramadan adalah wajib. Itu bukanlah ijma'. Dah ada dalil Al-Quran kan. Para ulama ijma' bahawa solat fardu 5 kali sehari. Macam mana tu kan? Itu bukan ijma'. Ijma' ni isu-isu yang baru timbul, yang tak ada dalil yang qat'i dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka pun berijtihad untuk mengeluarkan hukumnya dan mereka bersepakat atas hukum tersebut ya. Jadi zikir ni adalah satu ibadah yang sudah sedia ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tak perlu mereka nak berijtihad membuat hukum yang baru ataupun membuat zikir yang baru. Okey? Sekadar sebut ulama-ulama kata harus, itu bukan ijma' ya. Ulama itu pun kita tak tahu siapa. Dan kalau dah tahu pun, apakah ulama itu telah mencapai level mujtahid. Dan kemudiannya, adakah ia merupakan kesepakatan semua para mujtahid. Okay. Okay, alright. Kemudian kias pula. Tak baik saya ni ketawa. Serius. Okay, kias. Apakah maksud kias? Apakah definisi kias? Okay. Memberi hukum kepada satu isu yang baru berdasarkan kesamaan sebab ataupun kesamaan ilat dengan sesuatu hukum yang sedia ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay? Memberi hukum pada satu isu yang baru timbul. Katakan sekarang ni ada satu isu yang baru timbul, yang ini hukum menggunakan heroin, hukum menggunakan apa nama dadah lain lah, marijuana ke apa semua kan. Macam mana ni? Cari heroin dalam Al-Quran tak ada. Cari morfin dalam Al-Quran tak ada. Dalam hadis tak ada. Kan? Tapi ada kesamaan sebab, ada kesamaan ilat dengan arak. Yang ini menghilangkan fungsi akal. Sebagaimana arak itu menghilangkan fungsi akal, demikian juga dadah-dadah itu juga menghilangkan fungsi akal. Maka berdasarkan kaedah kias, sebagaimana arak itu haram, maka dadah itu pun haram. Okay? Ini kias. Ini penggunaan kias yang baru. So, kau nak kias zikir, macam mana ni? Okay? Para penonton kita mesti membijakkan diri. Kalau tidak, kita kena bodoh. Kita diperbodohkan oleh orang yang... Okay. Dia sebut dalil ijma', dalil kias. Kau nak kias zikir kat mana ni? Zikir, kias ni kita guna untuk memberi hukum. Bukan kita. Para ulama guna untuk memberi hukum kepada sesuatu isu, satu perkara yang baru timbul. Berdasarkan kesamaan sebab, kesamaan ilat. Dengan sesuatu hukum, sesuatu perkara yang sedia ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Engkau nak buat zikir baru, kenapa? Kan Al-Quran dan Sunnah tu dah lengkap dan menerangkan ibadah-ibadah. Saya dah
sedang mengawal diri ni nak sebut apa kan. Okey, jadi nampak macam canggih ya, dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas, tapi perkataan paling baik saya boleh sebut ialah apa? Sangatlah tak bijak bila ada orang berkata pendirian kita dalam bab berzikir ini ialah alamak. Okey, baik. Panjang dah video ni. Sebagai kesimpulan, sebagai kesimpulan pertama, nampaknya apa yang Ustaz sampaikan tu menunjukkan kegagalan yang amat serius dalam roh ataupun intipati ibadah. Yang ini semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada VVIP, tak ada orang itu, tak ada ini. Yang dengan itu juga tak ada ibadah khusus bagi orang khusus, tak ada ibadah umum bagi orang umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak kata ada beza pun, ialah perbezaan orang yang paling bertakwa. Dan lebih bertakwa seseorang itu, lebih dia merendah diri. Tak adalah dia nak mengangkat dirinya ke makam yang tertentu, makam yang tinggi ya. Dan lebih bertakwa seseorang itu, lebihlah dia menjauhi bid'ah. Sebab dia tahu bid'ah adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Orang yang bertakwa, dia tidak akan buat bid'ah. Dia akan meninggalkan bid'ah, sekecil-kecil bid'ah. Ataupun masih yang samar-samar. Dan orang yang bertakwa juga tidak akan memfitnah di atas nama ulama'. Tidak akan berdusta di atas nama ulama'. Dengan berkata, tengok ulama' kata ada bid'ah hasanah. Padahal yang mereka masukkan dengan bid'ah hasanah itu ialah perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama. Ia bukanlah ibadah itu sendiri. Ia bukanlah akidah itu sendiri. Baik. Kesimpulan ketiga, tidak ada sistem kasta dalam beribadah. Ini sangat penting. Kasta ni kita dengar di India ke apa kan. Kalau bawah sekali paria, kemudian ada apa semua tu, dia tak ada dalam Islam. Tapi mereka cuba bawa dalam Islam. Dan mereka mengkategorikan kita yang tak faham ni sebagai orang awam. Yang mereka yang faham yang tu ada level-levelnya, ada makam-makamnya, ada kedudukannya, apa semua tu ya. Sistem kasta seperti ini tidaklah berasal dalam Islam, tidaklah ada dalam Islam. Ia adalah satu perkara luar yang dibawa masuk oleh mereka ini. Keempat, hukum ibadah dilarang sehinggalah ada dalil yang menganjurkannya. Sementara dalam urusan dunia, hukum urusan dunia ialah harus sehingga ada dalil yang melarangnya. Perkara ni bagi kami Salafi sangat basic, manhaj dalam kita beragama. Okey. Kemudian kelima ya, manhaj dalam beribadah juga jelah kita tunggu dalil dulu, kemudian berdasarkan dalil itu dengan kefahaman yang betul, berdasarkan kefahaman salafus soleh, kita beribadah. Bukan beribadah dulu, kemudian orang tanya dalil, cari, ni ada ayat la ilaha illa huwa. Okey, memang itu ayat Quran. Masalahnya siapa yang suruh jadikan huwa tu sebagai lafaz zikir? Ada Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran yang menerangkan huwa itu lafaz zikir. Adakah generasi salafus soleh, generasi umat Islam yang terbaik, yang sentiasa bersemangat untuk beribadah, menjadikan huwa itu sebagai lafaz zikir? Ini yang beribadah dulu, kemudian cari dalil. Kita ni cari dalil dulu. Ataupun tengok ada dalil ke tak, kemudian baru kita beribadah dengan kefahaman yang betul terhadap dalil itu. Okey. Ayat-ayat Quran ya. Okey, kesimpulan keenam, ayat-ayat Quran la ilaha illa huwa itu bukanlah dalil untuk berzikir hu. Tak ada siapa yang memahaminya sebagai dalil zikir hu kecuali orang terkemudian beramal dulu, bila kena kritik baru cari-cari dalil jumpa ayat ini. Baik, kesimpulan ketujuh, hadis ulama pewaris para nabi, hadis yang masyhur. Tapi kita dengar, ada tak di kalangan mereka yang berhujah dengan hadis ini, baca hadis tu secara penuh. Hadis tu sebenarnya lagi panjang. Tapi yang bila tentang para nabi, para ulama ni, pewaris para nabi, ada sambungan. Apa yang diwarisinya tu? Apa yang ditinggalkan oleh para nabi untuk diwarisi. Dengan itu, kita dapat bezakan ulama yang sebenarnya pewaris nabi dan ulama yang bukan pewaris nabi. Okey, hadis 128, Sahih Al-Bukhari. Okey, bukan Ustaz Ni Bakri yang sebut, tapi saya maklum ada orang lain sebut. Mereka gunakannya sebagai dalil adanya khusus, adanya umum. Bukan ya. Itu kita menyampaikan ilmu, termasuk dalam ilmu agama, mengikut level seseorang itu. Budak sekolah rendah lain, orang baru memeluk Islam lain. Bahkan tak silap saya, Ustaz pun ada sebut ke? Kalau orang belajar universiti kan, tahun pertama lain, tahun kedua lain, ketiga, keempat lain. Itu yang dimasukkan. Tapi ia tidaklah bermaksud adanya amal ibadah yang berbeza-beza. Sebab itu, tak ada zikir khusus kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak ada zikir khusus kepada Ahlul Bait.
semua zikir sama saja, semua ibadah sama saja, baik kepada sahabat yang senior, baik kepada ahlul bait, baik kepada orang awam di kalangan para sahabat, mahupun kepada yang baru memeluk Islam ataupun kepada Arab Badui macam mana semua tu ya. Baik. Okey, jadi yang kesimpulan ke-9 terakhir, hu bukanlah ilmu mahupun ibadah. Sebab tadi Ustaz dah bincang tentang ilmu awam khusus, ibadah awam khusus. In the very first place, pada dasarnya, okay, in the very first place, hu itu sendiri bukanlah ilmu, bukanlah ibadah. Ia adalah rekaan orang-orang sufi yang memilih jalan, yang memilih tarikat yang lain daripada jalan Allah dan Rasulullah. Inilah hakikatnya. Ia bukan ilmu, ia bukan ibadah. Ia hanya khusus bagi mereka yang pada asalnya pun telah memilih tarikat, jalan yang lain daripada jalan Allah dan Rasulullah. Ini hakikat yang mereka semua cuba sembunyikan, sebaliknya cuba mewajarkan, menjustifikasikan dengan pelbagai-bagai alasan. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.